Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naimah Tuda Tuan Fuad, nometrik 052215. Hari ini kami akan mentangkan hadis yang ke-12 yang bertajuk Ishtighalu bima yufid. Hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Maksud dia daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dengan meninggalkannya sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Hadis Hasan riwayat Tirmizi wa ghairuhu hakaza. Kepentingan hadis ni telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan seseorang yang sentiasa bersama dengan baginda, dan beliau juga mengutip banyak hadis-hadis tentang peradaban daripada baginda. Daripada hadis baginda juga, kerana apa? Kerana hadis yang disampaikan oleh baginda dan untuk kepada kita merupakan hadis yang ringkas tetapi bermanfaat, yang mana dianya terhimpun kebaikan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Seperti juga yang dikatakan oleh para ulama, ungkapan baginda ringkas tetapi padat, yang tidak ada tandinganlah dengan umat-umat sebelum baginda, kerana kerana hadis ini telah menghimpunkan separuh pada agama, di mana sebab agama itu telah mensyariatkan kepada kita supaya melaksanakan dan meninggalkan, dan hadis ini telah menaskan sesuatu yang perlu kita tinggalkan. Itu menurut para ulama, dan sebahagian daripada mereka berkata bahawa hadis ini telah menghimpunkan keseluruhan daripada agama, kerana hadis ini telah menaskan apa yang perlu ditinggalkan, dan juga terkandung di dalamnya apa yang sesuatu yang kita perlu lakukan, merupakan suruhan. Dan Ibnu Rahib Al-Hambali juga berkata bahawa hadis ini merupakan salah satu prinsip akhlak yang mulia. Itu merupakan Ibnu Rahib Al-Hambali. Dan Abi Daud juga berkata bahawa hadis ini merupakan asas bagi 4 hadis. Seperti mana yang disebutkan dalam, seperti salah satunya adalah hadis ini, hadis yang ke-12 ni, Ishtighalu bima yufid. Itu merupakan kepentingan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa binti Kasdi, nombor metrik 052240. Oke, kita sambung dengan lughatul al-hadis, iaitu maksud perkataan dalam hadis. Min husni islamil mar'i man kamali islamuhu wa tamamuhu wa alamatu sirku imanuhu. Oke, maksudnya di antara kesempurnaan Islam seseorang dan tanda-tanda kebenaran imannya. Dan perkataan al-insan adalah menurut kepada sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kedua, ma la yakni ma la yamu min amriddin wa dunya min af'alil aw al-aqwal, yaitu maksudnya perkataan ataupun perbuatan yang tidak ada kaitan dan tidak berfaedah untuk seseorang tu. Oke, kita sambung kepada kandungan dalam hadis tersebut. Yang pertama, iqamatu al-mujtama al-fadil. Oke, maksudnya di sini membangunkan masyarakat yang mulia. Sedikit huraian, yaitu Islam menitik beratkan keselamatan dan kesepakatan dalam satu masyarakat tu, supaya tidak wujudnya pemusuhan dan perbalahan sesama mereka. Kerana antara satu punca perbalahan dalam satu masyarakat adalah campur tangan
dalam perkara yang tidak berkenaan dengan diri mereka sendiri. Jadi, bila seseorang itu dia masuk campur dalam urusan orang lain, dia akan membawa perselisihan dan akhirnya berakhir dengan pergaduhan. Okey, yang kedua, al-ishtighalu bima la ya'ni tadwi wa inwanu bi dhafu al-iman. Maksudnya di sini, sibukkan diri dengan perkara yang tidak berkaitan akan merugikan dan melemahkan iman. Okey, maksudnya seseorang Muslim ni dia bertanggungjawab atas setiap amalan yang dilakukannya. Tetapi percampuran seseorang tu terhadap perkara yang tidak berkaitan dengan diri dia sendiri akan melalaikan seseorang tu daripada melaksanakan apa yang dia wajib buat. Oleh itu, seorang individu tu mestilah fokus kepada untuk melaksanakan kewajipannya sendiri tanpa masuk campur kepada urusan orang lain yang langsung tidak ada kaitan dengan dirinya. Kerana hal itu akan menyebabkan perselisihan faham dan perbalahan antara golongan tersebut. Okay, nama saya Nurul Natasha binti Junai Syam dan nombor metrik 052222. Okay, seterusnya saya akan sambung isi kawan saya edisi yang ketiga. Al-i'radi amma la ya'ni tariqah salamah wa najati, yang bermaksud berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan adalah jalan kepada keselamatan dan juga kejayaan. Okay, kat sini kata apabila seorang Muslim menyadari tentang kewajipan dan juga tanggungjawab, maka dia akan sibuk melakukan perkara yang mendatangkan manfaat kepada dirinya, maka dia akan menjauhkan dirinya daripada perbuatan keji dan perkara yang sia-sia. Apabila seorang itu membataskan urusannya kepada perkara yang diperlukan sahaja, maka dia akan mengelakkan dirinya daripada melakukan dosa. Dan isi yang keempat adalah al-qalbu al-mashhur billahi ta'ala ma'ridi amma la ya'niyatu min syu'ni khalqa, yang bermaksud hati yang sentiasa sibuk dengan Allah, tidak memperdulikan urusan orang lain yang tidak berkenaan dengan dirinya. Okay, maknanya kat sini apabila seorang Muslim tu sibuk beribadat kepada Allah, seolah-olah dalam keadaan Allah melihatnya dan dia melihat Allah, maka dia akan menghadirkan rasa yang begitu hampir dengan Allah dan akan meninggalkan perkara yang tidak diperlukan. Kenapa? Kerana dia percaya Allah melihatnya. Sini, sesiapa yang menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak berkenaan dengannya, maka perkara itu membuktikan bahawa dia tidak menghadirkan dalam dirinya rasa takut terhadap Allah. Lepas tu isi yang kelima adalah ma ya'ni al-insan minal umuri wa ma la ya'niyatu. Maksud perkara yang perlu dan juga perkara yang tidak perlu bagi manusia. Okay, kat sini sebagai contoh perkara yang perlu adalah yang kita boleh tengok perkara yang berkaitan dengan keperluan kehidupan seharian, contohnya makan, minum dan juga tempat tinggal, contohlah. Lepas tu, ataupun ada juga perkara yang tidak diperlukan oleh manusia, ialah matlamat-matlamat duniawi yang melebihi daripada keperluan asasi dan juga hajat. Contohnya mempunyai harta benda yang banyak. Lepas tu contohnya bila seorang itu sukakan pujian daripada manusia. Itulah. Okay, yang keenam adalah sifat seorang Muslim. Dalam hadis ni juga menunjukkan tentang sifat-sifat seorang Muslim adalah menyibukkan diri terhadap perkara yang bernilai dan juga meninggalkan terhadap perkara yang menjauhkan diri daripada perkara yang hina. Okey, setakat itu saja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, poin yang terakhir yang ketujuh, iaitu menjauhi perkara-perkara yang tidak berfaedah. Di sini pada hadis ini juga terdapat pendidikan adab dan pengasuhan jiwa supaya kita menjauhi dari berbagai keburukan dan kekurangan, dan juga
meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Dan berikut adalah poin yang terakhir. Sekian saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.